progression. Janjang ada dua, arithmetic dan geometry. Okay, arithmetic progression and geometric progression. So kita akan cuba jawab soalan-soalan kertas satu dulu yang mudah. Okay, biasanya dalam kertas satu topik ini akan ada dua bentuk soalan. Akan dua soalan diberikan. Okay, kalau nasib kamu baik, dua soalan ditanya ataupun mungkin satu saja yang akan ditanya. Okay, maka dia akan dua minimum, tiga ataupun empat. Okay, soalan dekat sini tiga sebutan. Pertama, suatu janjang aritmetik ialah K tolak 3, K tambah 3, 2K tambah 2. Cari nilai K. Okay. Ada beberapa bentuk soalan apabila dia kata yang pertama cari nilai. Okay, yang pertama apabila soalan kata cari nilai. Okay, apabila dia kata cari nilai, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita akan cari dia punya D. Okay. Cari nilai dalam bentuk soalan akan kata cari nilai. Okay, cari nilai. Soalan kata ungkapkan. Express. Ungkapkan X in term of Y in term of Z, macam-macam lah. Okay, ataupun soalan kata buktikan. Okay, buktikan dia adalah aritmetik, dia adalah geometri. Maka kita akan mencari D. Formula D. Apa dia D? D ialah untuk mencari D. So ini kita akan gunakan D. Macam mana cari D? Iaitu Tn tolak dengan Tn tolak 1. Mesti buat dua side, kanan dan kiri. Okey, apa yang saya masukkan dua side di sini ialah, okey, kalau kita tengok sekarang soalan dekat sini, ada tiga sebutan. Maka saya akan ambil sebutan ketiga. Saya gunakan T3 tolak T2 sama dengan T2 tolak T1. T3 saya ialah 2K tambah 2 tolak T. T2 saya ialah K tambah 3. Sama dengan K tambah 3 tolak K tolak 3. So kita selesaikan dekat sini 2K tambah 2 tolak K tolak 3. K tambah 3 tolak K tambah 3. 2K tolak K tinggal K. 2 tolak 3 negatif 1 sama dengan K tolak K habis. 3 tambah 3 kita dapat 6. Maka K kita dapat 7. Okay, kita dah dapat nilai K 7. Bermaksud sekarang kita dah tahu dah urutan nombor di sini ialah 7. 7 tolak 3. 7 tolak 3. 7 tolak 3 ialah 4. 7 tambah 3 ialah 10. 2 darab 7. 14 tambah 2 ialah 16. Jadi kalau kita tengok, kita dapat nilai D. D-nya ialah common difference, beza sepunya. T2 tolak T1. T3 tolak T2. Benda yang sama, dapat D 6. So dekat sini kita list dulu. A kita ialah 4. D kita ialah 6. Soalan tanya hasil tambah 9 sebutan. 9 sebutan ialah N per 2. N kita 9 per 2. 2A. A kita ialah 4 tambah. Okey, N kita ialah 9. Okey, N kita ialah 9. Tambah. Okey, 9 tolak 1. 9 tolak 1 ialah 8. Darab D kita ialah 6. Di sini kita menggunakan formula. Formula apa? S. N per 2. 2A tambah N tolak 1 darab dengan D. Hasil tambah untuk N sebutan. Jadi kita dapat 9 per 2. 2 darab 4, 8. 8 darab 6, 48. So kita dapat 9 per 2. Sini 56. So kita simplify. 2, 56, sini ialah 28. So kita cari jawapan sekarang, iaitu 28 darab dengan 9. So kita dapat jawapan ialah 252 hasil tambah 9 sebutan. Okey, sekarang saya nak tambah soalan. Apa kata kita cari sebutan ke-9? Okey, sebutan ke-9 tak ada dekat soalan, tapi saya nak kita cuba cari.
Sebutan ke-9 ialah S9. S9 formula dia A. A dia lah 4 tambah N tolak 1. 9 tolak 1 ialah 8. Darab D. D kita ialah 6. So 4. 8 kali 6, 48. 48 tambah 4, kita dapat sebutan yang ke-9 ialah 52. Okay? Okay, itu soalan pertama. Okay, sekarang kita cuba tengok soalan kedua. Okay, soalan kedua. Tadi saya dah bagi tahu sekiranya dia dalam bentuk apa dia? Okey, ungkapkan, buktikan. Okey. So kita tengok soalan nombor 2 dekat sini. Diberi suatu janjang geometri Y, 2, 4 per Y dan P. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey. Kalau kita tengok balik tadi, saya dah bagi tahu dekat sini. Apabila soalan dalam bentuk cari nilai, ungkapkan, buktikan, kita akan menggunakan TN tolak 1. Maka kita akan gunakan di sini. Saya ambil, okey, oleh kerana dia nak P dalam sebutan Y, saya kena ambil P dengan ada Y. So saya ambil P iaitu T yang keempat. Saya guna T4. T4. Okey, geometri. So kita gunakan bahagi. Okey, T4 bahagi T3 sama dengan T3 saya bahagi T2. Kenapa? Sebab dia nak P dengan Y. Sekiranya saya buat T3, T2, T1 saja tak ada huruf Y. Tiada huruf P. Maka saya gunakan T4 bahagi T3 sama dengan T3 bahagi T2. T4 saya ialah P. P bahagi 4 per Y. Sama dengan T3, 4 per Y bahagi 2. So, kita dapat di sini P per 4Y, kita akan dapat PY per 4. Sama dengan 8 per Y. Okey, 8 per Y. So, kita akan buat di sini, dia nak P dalam sebutan Y. Maka PY sama dengan 4 kali 8, 32 per Y. Okey, soalan nak P dalam sebutan Y. So, kita dapat P sama dengan 32 per Y kuasa 2. Okey, saya nak share sedikit tips untuk kamu menjawab soalan kertas 1 atau sebenarnya untuk menjawab soalan ATMAT lah. Tak perlu kamu letakkan sebarang apa-apa indikator menunjukkan ini jawapan kamu. Kamu buat hashtag lah, kamu nak buat garis letak, perlu. Sebab paper 1, selagi kita tidak menyatakan itu jawapan, maka akan dicari sehingga mendapat jawapan yang betul. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, tentu 3 sebutan pertama jujukan 2, X dan 8. Cari nilai positif X supaya jujukan itu merupakan aritmatik. Ni macam nak buktikan lah, tak cari nilai. So, aritmatik, apa nak buat? Aritmatik kita gunakan tolak. 8 tolak X sama dengan X tolak 2. So, kita dapat negatif 2X sama dengan negatif 10. X kita dapat 5. Okey? Seterusnya kita tengok geometri. Untuk geometri kita guna bahagi. 8 bahagi X sama dengan X bahagi 2. So, kita dapat X kuasa 2 sama dengan 16. Your X will be 2 plus minus 4. Tapi awak ingat soalan kata cari nilai positif, maka X kita ialah 4. Okey, itu 3 soalan. Kita cuba tengok mana soalan yang agak sukar mungkin untuk kita selesaikan. Okey, tentukan sama ada dia aritmatik atau geometri. Okey, tak ada masalah. Buat lagi macam saya kata tadi. T3 tolak T2 bahagi T2 tolak T1. Kita tengok adakah dia mempunyai beza sepunya ataupun mempunyai nisbah sepunya. Beza sepunya iaitu kita bahagikan nisbah sepunya. Beza sepunya kita akan tolak, manakala janjang geometri kita akan dapat nisbah sepunya kita bahagi. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kelima di sini masih lagi. Okey, dia bagi sudut
Di sudut pertama ialah 24. Nyatakan sama ada janjang yang ini, janjang itu ialah aritmatik atau geometri. So gunakan T2 tolak T1, tolak ataupun bahagi. T3 dengan T2. Okey, adakah sama ataupun tidak? Okey, soalan ke-6 kalau kita tengok di sini, okey, mencari beza sepunya. Okey, apa yang perlu kamu buat? Cari dulu nilai X. Okey, nak cari nilai X. Jadi apa nak buat? Kita tolak sebab dia cerita pasal aritmatik. Okey, itu dia janjang aritmatik ke geometri. Kamu lihat soalan 2010, ungkapkan K dalam sebutan H. Buat macam yang saya tunjuk tadi. Okey, seterusnya nyatakan nilai. Masih lagi menggunakan kanan dan kiri mesti sama. Okey, tulis 3 sebutan berurutan selepas 41. So, bermaksud setelah kita tahu nilai X, kita bolehlah jawab soalan B. Okey, yang lain masih sama. Kita cuba cari soalan yang sukar sedikit. Okay, nombor 14, dalam satu janjang aritmatik, beza sepunya ialah negatif 5. Diberi hasil tambah 10 sebutan pertama janjang ialah 45. Cari sebutan pertama janjang. Okey, beza sepunya iaitu D kamu dah ada. N kita 10 dan hasil tambah iaitu S10 kita 45. Masuk saja dalam formula untuk kamu dapatkan jawapan. Boleh? Itu soalan nombor 14. Okey, kita tengok terus. Okey, kita untuk pengetahuan kamu, sekiranya kamu menggunakan listing method dalam peperiksaan SPM, sebenarnya sangat-sangat tidak digalakkan. Okey, tidak digalakkan. Okey, kita nak belajar applykan formula. Okey. Soalan nombor 20. 3 sebutan pertama. Okey. Dia bagi dah 3 sebutan pertama, 46, 43 dan 40. Dia nak kita cari sebutan ke N janjang ini adalah negatif. Cari N terkecil. N terkecil, so saya menggunakan formula Tn oleh kerana dia kata negatif, saya ambil kurang dari kosong. Senaraikan dulu seperti biasa. Soalan ini A kita ialah 46 dan dia aritmatik. B kita ialah negatif 3. Tn, formula Tn, okey, sebutan. Jadi formula Tn ialah A. Okey, formula Tn ialah A tambah N tolak 1 darab D. So Tn A kita ialah 46 tambah N tolak 1 tak tahu. Darab D-nya negatif 3 kurang dari kosong. So kita dapat 46 tolak 3N tambah 3 kurang kosong. So negatif 3N sini kurang daripada negatif 49. Okey, jadi kalau kita tengok, kita cari jawapan sekarang. Okey, soalan diberi di situ ialah untuk mencari nilai N. Mencari N yang terkecil. So kita dapat 49 bahagi 3 ialah okey, 16.3323. So dekat sini N negatif 49 bahagi negatif 3, maka tanda akan berubah. N lebih besar 16.333 dan seterusnya. Maka N yang terkecil ialah 17. Okey, itu soalan 2008. Soalan nombor 10. Okey, kita tengok soalan nombor 21. Satu soalan lagi. Raja menunjukkan 3 kepingkat berbentuk segi 4 sama. Perimeter kad-kad itu membentuk suatu janjang aritmatik. Sebutan-sebutan janjang itu adalah secara menaik. Tuliskan 3 sebutan pertama janjang itu. Okey. Jadi dekat sini dia cerita pasal perimeter. So kita senaraikan dulu. Perimeter yang pertama segi 4. So perimeter yang pertama ialah 12. Okey. Perimeter yang pertama ialah 12. Kemudian perimeter yang kedua ialah 5 darab 4 ialah 20 dan perimeter ketiga ialah 28 dan seterusnya. So dekat sini kita tengok kalau soalan tu pasal perimeter, kita cari perimeter. Kalau dia luas, kita gunakan formula luas. Dan juga kalau dia isi padu, kita akan guna formula isi padu. Okey, itu lebih mudahlah.
Okey. Kat sini tulis 3 sebutan pertama, maka kita dah dapat jawab soalan A. Soalan B dia nak kita cari beza sepunya, maka kita tolakkan sajalah. Beza sepunya kita iaitu 28 tolak 20, kita dapat jawapannya ialah 8. Okey. Okey, kita cuba satu lagi soalan. Kita cuba lagi satu soalan. Okey, nombor 23. Dalam satu janjang geometri, sebutan pertama ialah 64. Ingat ya, bila menjawab soalan, tuliskan dulu maklumat diberi. Sebutan pertama ialah 64. Sebutan pertama 64. Sebutan keempat. Okey, geometri sebutan keempat iaitu T3. T3 ialah, sebutan keempat ialah T4. Geometri ialah AR kuasa 3 sama dengan 27. Nisbah sepunya A kita dah dapat 64. R kuasa 3 sama dengan 27. Maka R kuasa 3 kita ialah 27 bahagi dengan 64. So kita dapat jawapannya 27 per 64. Soalan tanya R. So kita tekan punca kuasa 3. Okey. Jawapannya ialah 3 per 4 untuk nilai R. Okey, next. Hasil tambah sebutan-sebutan ke tak terhinggaan sangat mudah. S infinity equals to A. A kita ialah 64 per 1 tolak R iaitu 3 per 4. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya ialah 256. Okey, itu untuk janjang geometri. Okey, saya cuba untuk tengok beberapa soalan lagi di sini. Okey, kita tengok soalan nombor 28. Soalan yang mudah tapi kadang-kadang kamu masih tidak dapat menjawab dengan baik. Maklumat berikut merujuk kepada hasil tambah sebutan-sebutan suatu janjang geometri. Dia nak kita cari V dan nilai W. Okey, sebenarnya kat sini 0.36 tambah 0.36. Kita gantikan 0.36 tambah 0.1234. 1, 2, 3, 4. 36. Jadi kita dapat ini nilai V dan ini nilai W. Nisbah sepunya, maka kita akan cari R sama dengan 0.0036 bahagi dengan 0.36. Kita dapat nilai R. 0.0036 bahagi 0.36 iaitu kita dapat nilainya ialah 0.01. Itu arti. Okey. Soalan nombor 29. Ungkapan yang tadi untuk mencari pecahan yang termudah. Okey, apa yang kita perlu buat? 0.96 tambah 0.0096 tambah 0.00096. Okey, kita nak pecahan termudah. Kita guna S infinity. A 0.96 bahagi 1 tolak R 0.001. Maka kita dapat 0.96 bahagi 1 tolak 0.01. So kita akan dapat jawapannya ialah 32 per 33. Okey. So itu antara bentuk-bentuk kertas soalan dalam kertas 1. Okey, beberapa tahun soalan SPM.